Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Usni Muhammad dalam Berita Tengah Hari. Dan antara paparan tengah hari ini, 10,649 PKS Mikro mendapat manfaat skim pemulihan perniagaan tekun bernilai 71.2 juta ringgit. Pakej penjana diyakini mampu menyokong PKS melalui peningkatan akses kepada pembiayaan dan berdasarkan laporan Laksana ke-22 Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pembiayaan yang diperkenal mampu meningkatkan keupayaan dan kapasiti para peniaga. Setakat 11 September, 10,649 PKS Mikro mendapat manfaat skim pemulihan perniagaan tekun bernilai 71.2 juta ringgit dan skim itu bagi membantu mengekalkan aliran tunai PKS Mikro untuk kekal beroperasi tanpa memberhentikan kaki tangan. Bagi pembiayaan mikrokredit di bawah Bank Simpanan Nasional pula, sebanyak 42.92 juta ringgit telah disalurkan dan memanfaatkan 1,146 PKS dan PKS Mikro. Menerusi pembiayaan PKS Penjana, 2,566 permohonan pinjaman telah diluluskan dengan nilai 639.57 juta. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan 1.93 juta rakyat Sabah dan Sarawak telah menerima manfaat bantuan prihatin nasional bernilai lebih 2.1 bilion ringgit, manakala hampir 100,000 perniagaan di kedua-dua negeri itu menerima manfaat bernilai 1.4 bilion ringgit menerusi saluran seperti subsidi upah bekerja, geran khas prihatin serta pinjaman mikro tekun dan PSN untuk PKS Mikro. Bantuan disalurkan menerusi inisiatif Perbendaraan Malaysia Sabah dan Sarawak yang turun ke lokasi pedalaman bagi memudahkan urusan penerima. Baiklah saudara, saksikan siaran langsung pertusan khas Kita Prihatin yang akan disampaikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui TV1 dan saluran berita RTM pukul 2.30 petang ini dan siaran ulangannya pula pada pukul 9 malam ini sejurus selepas berita perdana. Polis menerima 72 laporan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Lahad Datu Datuk Muhammadin Ketapi yang mendakwa pencerobohan di Lahad Datu Sabah sebagai satu sandiwara. Dan menurut Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akral Sani Abdullah Sani, siasatan itu akan dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Kes disiasat di bawah Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kita sedang membuat siasatan. Ada ramai saksi-saksi yang perlu kita ambil keterangan dan juga rujukan-rujukan kepada beberapa agensi yang kita akan buat. Dan apabila selesai nanti kata siasatan kita akan rujuk kepada pihak Timbalan pada Raya. Beliau bercakap dalam sidangan media selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Peringkat Bukit Aman di Ibu Negara dan terdahulu tular satu klip video berdurasi 30 minit melibatkan Datuk Muhammadin yang sedang berceramah dan mendakwa pertempuran di Lahad Datu sebagai sandiwara. Menghampiri Hari Pengundian Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Sabah ke-19 Sabtu ini, kempen semakin dipergiat dan pada masa sama, pelbagai usaha membantu penduduk di negeri itu diusahakan bagi memastikan kehidupan masa depan yang lebih baik. Jadi untuk butirannya, kita terus saja bersama rakan setugas Syarizam Awang di Kompleks Penyiaran RTM Kota Kinabalu. Silakan Jam. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Amanah Rakyat MARA sedia mengkaji semula pelaksanaan program sedia ada untuk memastikan pelaksanaannya benar-benar menepati kehendak peniaga dan usahawan. Pengerusi MARA Datuk Aziza Muhammad Dun berkata kajian itu termasuk mendapatkan pandangan Badan Bukan Kerajaan dan Dewan-Dewan Perniagaan mengenai cara terbaik membantu wanita Bumi Putra untuk lebih berdaya maju.
Kita perlu dengar pada rakyat di bawah. Itulah tanda kasih sayang di bawah kerajaan yang prihatin ini. Kita mendengar, melihat, kemudian baru kita olah bersama dan baru kita sampaikan supaya akhirnya apa yang kita lakukan itu betul-betul dapat memberikan kejayaan kepada kumpulan sasar kita. Beliau yang juga ahli Parlimen Beaufort merasmikan program Pentas Wanita. Datuk Azizah yang juga Ketua Serikandi Gabungan Rakyat Sabah merangkap Ketua Serikandi Bersatu Sabah merayu kaum wanita di negeri ini supaya turun mengundi kerana undi wanita amat penting. Ini berikutan lebih kurang 50% pengundi di Sabah terdiri daripada kaum wanita. Rekod pengundian sebelum ini juga menunjukkan 60% yang turun mengundi di monopoli kaum wanita. Peranan wanita dalam menyumbang kepada pembangunan negara tidak dapat disangkal lagi, baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, malah politik. Begitu juga dalam pilihan raya umum DUN Sabah. Kali ini, mereka juga mampu mengubah kepimpinan negara dengan undi di tangan wanita. Golongan ini harus membuka mata semua pihak bahawa mereka juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menyumbang kepada pembangunan dan segala bentuk kemajuan yang digerakkan di negara ini. Salma Salih, Berita RTM. Kepercayaan dan kasih sayang rakyat Tuaran, khususnya Dun Sulaman, adalah teras kukuh memastikan wakil rakyat mereka kekal berkhidmat di kawasan tersebut. Menzahirkan rasa terima kasih kepada warga Tuaran dan berikrar terus memberikan khidmat terbaiknya, calon Perikatan Nasional PN Dun Sulaman, Datuk Seri Panglima Haji Jinor bertekad akan terus membawa kemajuan holistik jika diberi mandat dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 Sabtu ini. Memang ini satu jangka masa yang lama. Saya pernah berbakti sebagai wakil rakyat di kawasan ini. Tetapi apapun, jika sekiranya kita memerintah, kita akan teruskan usaha ini untuk membantu rakyat dan juga untuk membawa lebih banyak kemajuan ke daerah Tuaran ini, khususnya di kawasan Sulaman. Dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik mereka petani, nelayan dan sebagainya, kita cuba usahakan mana-mana yang boleh kita bantu untuk mengubah nasib hidup mereka di masa akan datang. Beliau menghadiri Majlis Solidariti Masyarakat KDM bersama pemimpin di Tuaran yang turut dihadiri calon BN Pantai Dalit, Jasni Haji Daya. Pada majlis ini, Datuk Seri Haji Ji turut menerima penyerahan borang kemasukan ke Bersatu daripada 1,368 ahli Parti Warisan Plus dan APKO dari 17 cawangan di kawasan tersebut. Kegiatan ekonomi di Tanjung Aru boleh dirancangkan dengan lebih pesat sekiranya Gabungan Rakyat Sabah GRS mendapat mandat pada PRU DUN Sabah ke-16 sekaligus seiring aspirasi Kerajaan Persekutuan. Menurut calon Barisan Nasional BN N22 Tanjung Aru, Muhammad Ridwan Dato' Akli, ia termasuk memberi peluang pekerjaan kepada anak muda, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan berikutan penularan pandemik COVID-19. Kita akan buat cadangan-cadangan, kita akan buat pelan-pelan untuk kita membuat perniagaan kecil-kecilan dahulu dan untuk dikembangkan kepada anak-anak muda yang lain semoga agar latihan-latihan seperti ini, cadangan-cadangan seperti ini dilaksanakan untuk kita perlahan-lahan menjana ekonomi bagi penduduk di Kampung Tanjung Aru. Beliau ditemui media selepas menghadiri majlis perasmian projek aquaponik menegak di Taman Sempelang, Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Menurutnya, projek aquaponik tersebut merupakan aktiviti yang sangat baik untuk diceburi golongan muda khususnya dalam meningkatkan ekonomi mereka. Selain itu, katanya, antara tumpuan beliau di DUN itu ialah membawa pembangunan pesat di kawasan kampung-kampung serta menekankan aspek infrastruktur seperti membaik pulih jambatan rosak di Pulau Gaya, Sembulan dan Tanjung Aru. Memasuki hari ke-8 kempen PRU DUN Sabah ke-16, suasana kempen berjalan dengan lancar dalam norma baharu. Calon warisan N65 Senalang Datuk Seri Panglima Syafiee Abdal berkata sambutan terhadap kempen beliau baik dan turut menekankan semua pihak mematuhi SOP. Kita berusaha, kita kerja, ya. Jangan terlampau overconfident sangat. Kita pastikan bahawa kerja. Setiap amalan, setiap kerja akan ada balasan dia, akan ada manfaat dia. Jangan kita hanya duduk di rumah, kita kena sampai rumah ke rumah, kita jumpa semua pengundi yang ada.
Beliau menjelaskannya kepada media selepas Majlis Bersama Rakyat DUN N55 Elopura di perkarangan pasar Kim Fong Batu 4 Sandakan. Turut hadir pada majlis itu calon DUN N55 Elopura Kelvin Chong Ket Kyun dan calon DUN N56 Tanjung Papat Frankie Pun Ming Fung. Pelan Jalinan Digital Negara jendela diperkenal kerajaan bagi menambah baik akses perkhidmatan jalur lebar di seluruh kawasan luar bandar seluruh negara. Wartawan Dulis Simon meninjau bagaimana inisiatif ini memanfaatkan usahawan kraftangan buluh di Kampung Batu Lunguyan Suk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Tulit. Penambahbaikan perkhidmatan jalur lebar ini ternyata meluaskan lagi pasaran produk usahawan kraftangan bulu di sini secara dalam talian yang kini menjadi budaya baharu masyarakat. Untuk kegunaan promosi kami sebagai satu langkah yang memudahkan untuk kami mau kasih promosi kami punya produk walaupun kami duduk di kampung, tapi cara kami kasih promosi produk itu mudah dengan orang luar berbanding kami pergi jumpa depan-depan. Tambah-tambah lagi dengan keadaan sekarang kita tidak digalakkan untuk keluar. Dengan adanya internet kami masih boleh mempromosikan produk-produk yang kami ada. Nampak biarpun dari luar orang kenal ini produk dari mana. Jadi fokus jualan pun kita fokus kepada online. Jadi di situ juga dapat tingkatkan kita punya permintaan produk. Produk anyaman yang 100% menggunakan bahan asli bulu berbanding sebelum ini yang sebahagiannya menggunakan bahan plastik mendapat permintaan menggalakkan daripada dalam dan luar negara. Bagi Julitan Nahim Taidin, sejak beliau memulakan perusahaan ini pada awal tahun 90-an, pelbagai bantuan prihatin telah disalurkan oleh kerajaan sehinggakan produknya ini mendapat pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada mulanya kami kasih mulai ini kraftangan memang banyak cabaran lah. Contohnya yang kami ini yang petani kan. Jadi lepas itu apabila kami dari Tabasan terus ini kraftangan kami buat jam 9 saja baik. Nasib juga ada bantuan dari pihak kerajaan yang mau kasih kembang ini bangunan kraft di Batu Lunguyan. Melihat betapa pentingnya perkhidmatan jalur lebar pada ketika ini untuk pelbagai kegunaan aktiviti kehidupan seharian, khususnya bagi mereka yang bergelar sebagai usahawan. Oleh itu, langkah yang diambil pihak kerajaan ini dilihat amat tepat. Dulis Simon, RTM. Baik, sekian lintas langsung dari Sabah untuk tengah hari ini. Kepada semua pengundi di Sabah pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BahUndi 2020. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Jangan lupa patuhi SOP yang ditetapkan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syarizam di Kota Kinabalu. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim mendakwa beliau sudah mendapat majoriti kerusi parlimen untuk membentuk kerajaan baharu. Dalam sidang media khas di Ibu Negara pagi tadi, Ahli Parlimen Port Dickson itu bagaimanapun tidak mendedahkan jumlah kerusi yang diperolehnya. Beliau turut memaklumkan akan menghadap Yang di-Pertuan Agong dalam masa terdekat. Baginda kini sedang mendapat rawatan di Institut Jantung Negara. Datuk Seri Anwar juga tidak mendedahkan secara terperinci mengenai tahap sokongan yang diterimanya.
Sebanyak 120 sindiket perjudian berjaya ditumpaskan manakala faktor gaji menyebabkan tidak ramai pakar kardiologi kekal berkhidmat di hospital kerajaan. Jadi untuk laporan penuh hari terakhir sidang Dewan Negara, kita terus saja bersama Mohan Chinasami di lobi Parlimen. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Miza. Daripada jumlah itu, 240 ahli sindiket bawa Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA, manakala 4 ahli sindiket dikenakan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti Arab 2001. 33 permit perniagaan ataupun permis perniagaan yang telah dibatalkan mengikut undang-undang pihak berkuasa tempatan. Jelas Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamad Said, KDN turut bekerjasama dengan syarikat-syarikat utiliti untuk pemotongan bekalan elektrik dan air bagi menyekat operasi semula judi haram. Bilangan premi yang telah kita buat pemotongan dengan kerjasama pihak TMB adalah sejumlah 133 dan permohonan sekatan laman web yang telah kita lakukan adalah laman web yang telah kita sekat di bawah SKMM adalah berjumlah 1,383 dan nilai wang yang telah kita rampas untuk tahun ini adalah berjumlah 4.9 juta iaitu menghampiri 5 juta. Tambahnya, KDN juga bercadang untuk mengubal serta menambah baik undang-undang berkaitan judi sedia ada bagi memastikan peruntukan relevan dengan perubahan modus operandi sindiket perjudian, terutamanya judi dalam talian. Beliau menjawab pertanyaan Senator Mat Nasir Hashim. Baik, bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan telekomunikasi di Sarawak, sebanyak 31 menara baru sedang dalam peringkat pelaksanaan bagi penyediaan perkhidmatan jalur lebar mudah alih 4G. Kesemua menara itu jangka siap dan beroperasi secara berperingkat bermula suku pertama tahun depan. Di bawah plan Jalinan Digital Negara Jendela yang diumumkan pada 29 Ogos 2020 oleh Perdana Menteri, sejumlah 636 menara baru yang akan dibina di negeri Sarawak. Pembinaan menara berkenaan dengan akan dijalankan di bawah program perkhidmatan pemberian sejagat bagi memperluas liputan jalur lebar mudah alih dengan teknologi 4G. Manakala sebanyak 1,043 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf melalui program PPS juga. Di antara kawasan yang teruk ni maknanya kita ada program untuk kita baik pulih. Selain itu, pihak pemain industri juga akan membina sebanyak 49 menara baru serta menaik taraf 825 alat pemancar komunikasi yang sedia ada secara komersial. Perhatian turut diberikan kepada perkhidmatan jalur lebar talian tetap. Sejumlah 43,013 permis kediaman dan komersial akan tersedia dengan capaian internet melalui teknologi gentian optik. Datuk Zaidi menjawab pertanyaan Senator Zaidi Suhaili. Baik, waktu kerja anjal dan kenaikan pangkat secara automatik antara tawaran diberikan kepada pakar kardiologi untuk kekal berkhidmat di hospital kerajaan. Ketika ini hanya 10% daripada 300 pakar kardiologi berkhidmat di hospital kerajaan, selebihnya di hospital swasta dan hospital universiti. Timbalan Menteri Kesihatan 2 Dato' Aaron Agu Dagang berkata, cabaran kepada pihak kementerian kerana kebanyakan pakar memilih untuk meletak jawatan dan berkhidmat di hospital swasta atas faktor tawaran gaji yang lebih besar. Jadi kementerian ataupun kerajaan mempunyai beberapa inisiatif supaya mereka ini dapat tinggal dan bekerja lebih lama dengan kita, dan langkah-langkah yang kita ada adalah dikatakan inisiatif pakej intensif pakar, dan satu daripadanya ada beberapa di sini. Satu daripadanya adalah kita memberi kelonggaran 1 hari seminggu untuk mereka bekerja. Itu dikatakan flexi working hours dengan izin, dan juga mereka juga boleh pergi ke hospital-hospital lain, hospital swasta untuk berkhidmat dan mengambil upah terutamanya daripada hujung minggu.
Kenaikan pangkat secara automatik ditawarkan kepada mereka yang sudah berkhidmat selama 5 tahun. Pakar juga diberi peluang menghadiri kursus jangka pendek sub kepakaran. Dato' Aaron menjawab pertanyaan Senator Muhammad Zahid Mat Arif. Baik, seperti biasa, Dewan berhenti berehat sehingga jam 2.30 petang dan akan menyambung semula perbahasan usul yang telah ditetapkan di bawah aturan urusan mesyuarat. Dan untuk pengetahuan anda juga, selepas hampir sebulan persidangan Dewan Negara, hari ini Dewan Negara bersidang buat kali terakhir sebelum menyambung semula persidangan pada sesi yang akan datang. Sekian saja laporan saya, kembali bersama Miza di studio, silakan. Baik, terima kasih Mohan. Nilai kerugian yang dialami industri pembinaan menyusut kepada 6.9 bilion ringgit selepas pembukaan semula 13 subsektor industri 14 April lalu. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, angka tersebut lebih rendah berbanding kerugian 11.6 bilion ringgit dicatatkan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 1 dan 2. Hasil lawatan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, 7,590 tapak binaan pada 20 April hingga 20 September lalu mendapati 149 projek pembinaan masih belum beroperasi. 45 daripadanya disebabkan faktor keuangan, berikutan kurang kemudahan dan tiada kelonggaran syarat diberikan pihak bank kepada syarikat pembinaan yang terjejas akibat COVID-19. Ada yang lambat mendapat bayaran. Misalnya, kalau proses berjalan lancar, bila mereka submit tuntutan itu akan dibayar dalam tempoh sebulan ke 2 bulan. Tapi bila masalah pandemik ini nak start business, to start afresh, it will take about 3 to 6 months untuk dapat bayaran. Jadi bila cash flow itu tak ada, sudah pasti ianya akan menjejaskan the whole construction industry. So these are the issues that we want to address. Beliau bercakap pada sidang media sesi libat urus penggiat industri yang turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad. Antara isu yang diketengahkan pemain industri pada sesi libat urus termasuk kemampuan keuangan syarikat yang tidak kukuh, kebergantungan yang tinggi kepada pekerja asing serta kegagalan mendapatkan pembiayaan bagi membiayai projek yang tergendala akibat COVID-19. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad turut mengumumkan cadangan penubuhan jawatankuasa khas bagi membincangkan isu serta cabaran yang dihadapi industri pembinaan. Pemain industri katanya menyokong penubuhan jawatankuasa itu yang akan menjadi platform terbaik dalam menentukan hala tuju sektor pembinaan negara. Tapi penting kita di bawah urus, kita dengar itu besar ya. Dengar dan kita cuba dia ada facilitate, bukan frustrate. Kita nak permudahkan. Tadi disebut tentang higher cost doing business, disebut tentang red tape, perawatan. Jadi hal-hal yang ada juga hal-hal berkaitan dengan G1 contractors, ada cadangan di G1 bawah sekali ya. Ada berkaitan transparency, tadi ada cadangan supaya setengah kementerian ada pengundian tender secara telus ya, ada yang tak ada. Jadi ini cadangan boleh kita timbang. Tambahnya, penubuhan jawatankuasa itu membolehkan sesi libat urus antara kementerian, agensi dan pemain industri diadakan secara berkala. Beliau turut mencadangkan agar jawatankuasa itu dipengusikan oleh Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Syarikat catat angka kematian ke-200,000 akibat pandemik COVID-19. Laporan lanjut seketika nanti. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Syarikat mencatatkan angka kematian ke-200,000 akibat pandemik COVID-19 pada Selasa, seminggu sebelum rakyat negara itu memilih sama ada mengekalkan Donald Trump sebagai Presiden. Menurut Universiti Johns Hopkins, sejumlah 200,182 orang rakyat Amerika Syarikat maut dan 6.86 juta telah disahkan dijangkiti coronavirus. Amerika Syarikat mencatatkan jumlah kematian tertinggi di dunia untuk beberapa bulan mengatasi Brazil dan India dengan masing-masing 137,271 dan 88,935 jumlah kematian. Secara keseluruhan, Amerika menyumbang sebanyak 4% populasi dunia dan 20% kematian akibat COVID-19 direkodkan. Pengkritik mengatakan statistik itu mendedahkan kegagalan pentadbiran Trump untuk memenuhi ujian paling genting menjelang pilihan raya 3 November nanti. Lawannya dari Parti Demokratik, Joe Biden, mengatakan akibat kegagalan dan penipuan yang dibuat oleh Donald Trump, Amerika telah menyaksikan kehilangan nyawa yang sangat besar dalam sejarah. Speaker Kongres Nancy Pelosi pula menuduh peningkatan angka tersebut adalah akibat salah maklumat dan kelalaian Trump termasuk menyembunyikan maklumat mengenai bahayanya virus tersebut. Pelosi memimpin Dewan Perwakilan bertafakur seketika dalam mengingati mangsa COVID-19 di negara itu. Seorang wanita Kanada didakwa di Mahkamah Persekutuan kerana menghantar surat mengandungi racun ricin kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Faisal Feria, 53 tahun dari Quebec, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan. Berdasarkan pertuduhan, Feria menghantar sampul surat kepada Rumah Putih yang mengandungi racun ricin. Ricin adalah protein tumbuhan amat toksin daripada biji benih pokok jarak. Surat itu antara lain mengandungi nota, "Saya menemui nama baharu kepada anda, badut zalim hodoh. Saya harap anda sukakannya. Kamu merosakkan Amerika Syarikat dan menyebabkan malapetaka. Berhenti daripada bertanding pada pilihan raya kali ini. Jadi saya membuat hadiah terbaik untuk kamu. Ini hadiahnya. Jika ia tidak menjadi, saya akan mencari resepi untuk racun lain atau saya akan gunakan senjata api saya apabila berpeluang datang ke sini." Menurut afidavit di mahkamah, pasukan penyiasat menemui 6 lagi surat untuk dihantar ke Texas pada pertengahan September ketika Feria ditahan pada 2019 kerana memiliki senjata api. Baiklah saudara, berita tengah hari edisi Rabu 23 September berakhir di sini dan seperti diwar-warkan sebentar tadi, saksikan siaran langsung peruntusan khas Kita Prihatin oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin melalui TV1 dan saluran berita RTM pukul 2.30 petang ini dan siaran ulangannya pukul 9 malam sejurus selepas berita perdana. Dan selamat Hari Bahasa Isyarat Sedunia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.